Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sidang pendengar sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu lagi untuk kita berkongsi sedikit peringatan agama, pesanan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita petik daripada sebuah kitab Arba'un Hadithan fi 'uddatil muslim fil bala wal waba. 40 hadis berkaitan tentang bala dan wabak, yang mana 40 hadis ni dia jadi sebagai satu perisai Muslim dalam kita nak menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka inilah antara benteng-benteng, perisai-perisai untuk nak jaga iman diri kita, keselamatan kita di dunia maupun di akhirat, insya-Allah. Baik, dalam dalam siri-siri yang terdahulu kita telah sentuh yang pertamanya tentang tawakal kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar sekalian, tawakal kepada Allah, penggantungan kepada Allah adalah syarat untuk kita mencapai kejayaan, mencapai manfaat sama ada di dunia ataupun di akhirat. Tawakal bermaksud kita berusaha setakat yang kita mampu dengan idea kita, keringat kita, tenaga kita, apa saja yang mampu kita lakukan untuk nak mendapatkan sesuatu manfaat ataupun nak mengelak daripada sesuatu mudarat. Kita usaha sehabis mungkin yang kita mampu, lalu kita serahkan diri kita, urusan kita kepada Allah. Allah lah dengan sifat pengasihnya, dengan sifat penyayangnya, dengan keadilannya, dengan kita kata maha mengetahuinya, kita serahkan segala urusan kita kepada Allah. Sebagaimana doa yang pernah saya sebutkan dalam kelas yang terdahulu, dalam siri yang terdahulu, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendirinya, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu ya Allah aku pohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, elokkan bagi aku semua urusan-urusan aku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan kau tinggalkan aku pada diri aku walau sekelip mata. Jadi kita memohon semoga setiap tindak tanduk kita, ucapan, perbuatan, keputusan yang kita lakukan, Allah dorong kepada kebaikan, Allah dorong kepada keselamatan, insya-Allah. Itu yang pertama. Tuan-tuan puan-puan, pentingnya untuk kita senantiasa bertawakal kepada Allah dalam setiap perkara yang kita lakukan. Pasrah, kita serahkan diri kita, urusan kita kepada Allah. Dialah yang maha mengetahui, maha penyayang, dialah yang maha bijaksana. Jadi tawakal itu mestilah disertai dengan usaha. Tawakal tidak menafikan usaha. Gunalah akal yang Allah berikan kepada kita, gunalah tenaga yang Allah kurniakan pada kita, maka kita lakukan sebatas mana yang Allah berikan kemampuan, lalu selebihnya itu tentang hasil keputusan berjaya atau tidak, maka kita serahkan kepada Allah. Dialah yang maha mengetahui segalanya. Itu tentang tawakal. Kemudian kita juga telah baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pentingnya untuk kita senantiasa bersangka baik kepada Allah. Bersangka baik kepada Allah walaupun mungkin kita diuji, dan dalam ujian itu semakin lama dia bukan semakin ringan, semakin lama semakin sukar, semakin sukar dan semakin sukar. Maka perlu untuk kita senantiasa bersangka baik kepada Allah, elak daripada merungut, mengeluh, elak daripada ucapan-ucapan yang negatif. Allah tak terima doa aku, kenapa Allah zalimi aku begini. Maka sebagai seorang hamba,
Kita ni hamba Allah, Allah menciptakan kita. Daripada kita tidak ada apa-apa, Allah berikan pada kita begini, begini dan juga begini. Maka sebagai hamba, wajib untuk kita senantiasa bersangka baik kepada Allah. Ini adalah kita kata tonggak keimanan yang perlu ada pada diri kita setiap Muslim. Baik, untuk pagi ini insya-Allah kita akan tengok hadis yang seterusnya. An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim daripada dua sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Mereka berdua meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin." Tidaklah menimpa seorang muslim itu daripada nasabin. Nasab ni kita kata letih, lelah, lesu. Contohnya macam duk buat kerja hari-hari, letih kerja hari ni. Penat otak ni rasa ni. Kita duk kerah keringat kita, idea kita, tenaga kita, masa penat hari ni buat kerja. Letih hari ni buat kerja. Jadi Nabi katakan tidaklah menimpa seorang muslim itu daripada apa? Contohnya tu penat, lelah dia, letih dia. Wala wasabin. Wasabin ni maknanya kita kata apa? Mungkin dari segi sakit tubuh badan, ataupun kadang-kadang dia mai tak berapa nak semangat. Kita ada hari yang kita rasa energetik, kita rasa semangat buat kerja. Kita stay up pun tak ada masalah apa. Tapi ada hari tu dia berasa macam lesu, dia berasa macam lemah, dia berasa macam tak berapa nak bersemangat. Tak ada masalah apa pun, tapi dia berasa macam letih, lesu, lemah, tak berapa nak bersemangat. Dia berasa macam ada sakit-sakit pada tubuh badan, contohnya, tuan-tuan puan. Kemudian Nabi kata apa lagi? Wala hammin wala huznin. Dan tidaklah juga keluh resah gelisah dia ataupun kesedihan dia. Hammin ni, para ulama menyebutkan hammin ni dia adalah perkara-perkara yang tak berlaku lagi in the future, tapi kita rasa resah, kita rasa gelisah. Contohnya apa tuan-tuan dan puan? Dalam kita menghadapi fasa PKP ni, dah PKP yang ketiga ni, bagi orang yang mungkin bekerja makan gaji, dia mungkin bulan-bulan alhamdulillah duit masuk. Tapi bagi orang yang berniaga, dia bekerja sendiri, tak boleh nak berniaga yang nyok, nak berniaga cucuk pisang, nak berniaga buka kedai makan, kedai baju ke apa sajalah perniagaan, kedai telefon dan seumpamanya. Jadi bila kedai ni kita tak boleh nak buka, tak buka seminggu pun kita kata dia lari dah duit kita apa-apa semua tu. Ni katalah tak buka selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi mungkinlah datang, dia akan datang pada kotak fikiran kita, macam mana nak survive ni untuk 5-6 bulan lagi ni dengan mungkin pampers anak, susu anak, makanan-makanan yang lain, keperluan-keperluan yang lain, top up lah dan seumpamanya. Jadi dia mai resah gelisah ni, dia memikirkan lagi macam mana nak bayar contoh yuran sekolah, macam mana. Walaupun mungkin kita kata alhamdulillah usaha daripada kerajaan diberikan kita kata apa? Rangsangan ekonomi, bantuan begini, alhamdulillah. Tapi tetaplah sebagai manusia itu yang kita boleh, alhamdulillah yang kita boleh, tapi kadang-kadang dia tak cukup untuk nak cover keperluan-keperluan yang lain. Maka nak kena sikit-sikit catu,
nak kena dengan berhemat, berjimat kita nak guna tu. Jadi mungkinlah di kotak fikiran kita ni, di hati kita ni dia terlintas, macam mana nak survive lagi ni? Macam mana ni? Macam mana? Jadi resah gelisah itu disebut sebagai hammin. Maka tuan-tuan perempuan yang kita semua diuji dengan COVID-19 ini, semua kita ni kena duduk di rumah bagi memutuskan rantaian COVID-19 ni. Maka sesiapa juga yang kita ni di kalangan orang Islam, dia mai rasa gelisah, dia mai macam nak serabut sikit-sikit, macam mana ni nak survive, macam mana ni kita kata apa, untuk 5-6 bulan lagi ni perbelanjaan kita apa semua tu. Jadi setiap perkara ini yang menimpa kita daripada resah gelisah ataupun kesedihan, huznin ni dia perkara yang dah lepas berlaku pada kita dan kesedihan itu masih terasa. Kesedihan itu masih terasa. Contohnya mungkinlah tuan-tuan perempuan ada musibah apa yang berlaku kepada mungkin kita, ahli keluarga, harta benda kita. Lalu dia mai, dia merasa lagu sedih, duk teringat. Contoh, kawan ni tak ada, hak ni macam ni, hak ni macam ni, hak ni macam ni. Jadi dia mai sedih atas perkara-perkara yang lepas tu yang dah berlaku pada dia. Kemudian Nabi katakan, wala adha, kesakitan-kesakitan. Sakit tubuh badan ke, ataupun orang duk mengata kita ke. Contohnya, orang duk mengganggu kita ke, adha. Adha ni sama ada sakit pada fizikal, tubuh badan, ataupun pada perasaan. Kadang-kadang macam contohlah tuan-tuan perempuan, pihak penguasa keselamatan, abang-abang polis, abang-abang askar, abang-abang APM dan seumpamanya, mereka yang bertugas menjaga keselamatan negara, kadang-kadang rakyat ni tak faham. Kadang-kadang rakyat ni duk pi mengata dekat abang polis, mengata dekat abang askar dan seumpamanya. Padahal mereka hanya menjalankan tugas untuk nak PKP apa-apa semua ni. Tapi kita duk pi marah kat depa pula. Kita duk pi kata kat depa pula. Contohnya, tuan-tuan perempuan. Jadi kesakitan yang mereka alami itu, yang sakit pasal orang kata, sakit pasal orang tak faham. Contohnya kerja depa. Wala ghammin, Nabi kata. Ghammin ni kesulitan-kesulitan, perkara yang kita kata getir, perkara yang kita kata saat-saat yang sulit. Hatta syaukati yushakuha, sehinggalah Nabi kata duri yang cucuk dia. Duri yang cucuk dia. Contohnya jarum tercucuklah tangan kita, ataupun duri-duri pokok bila kita duduk berjalan, ada pokok semalu tu, tak pakai selipar, tak pakai kasut, cucuk kaki kita, calak, luka sikit. Hatta syaukah yushakuah, sehinggalah duri yang cucuk dia, illa kafarallahu biha min khatayahu, melainkan Allah akan hapuskan dengan musibah-musibah ini, ujian-ujian ini, kesalahan-kesalahan daripada seorang hamba. Jadi tuan-tuan perempuan, kalaulah kita amati pesanan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan sedar satu perkara, bahawa yang sebenar rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah ini tidak semata-mata bila kita diberikan nikmat sihat, bila kita diberikan kesenangan harta benda, bila kita diberikan perkara-perkara yang menggembirakan kita, perkara-perkara yang bermanfaat, yang tu salah satu bentuk nikmat Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah pada kita. Tetapi termasuk juga rahmat Allah, termasuk juga tanda Allah kasih pada kita, bila mana Allah memberikan pada kita ujian. Dengan ujian tersebut, Allah hapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Jadi, tuan-tuan perempuan, kita buat salah ni banyak dalam hidup kita. Kita buat salah dengan Allah, langgar perintah-perintah Allah. Kita buat salah dengan manusia. Dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa-dosa kita ni tak terkira dosa-dosa kita ni. Kita tak menjalankan amanah, tak menjalankan tanggungjawab yang Allah
kurniakan, yang Allah perintahkan pada kita, dia adalah dosa. Contohnya tuan-tuan dan puan, Allah perintahkan sebagai ibu bapa untuk kita, Allah perintahkan kepada bapa, kepada suami, ahli keluarga, untuk jaga diri sendiri dan jaga ahli keluarga daripada api neraka. Tapi kita mungkin tidak menjalankan perintah tersebut. Sebagai suami, sebagai bapa, kita cuma jalankan tanggungjawab dari segi nafkah. Bagi duit sekolah dekat anak, bagi makan, bagi pakai, hak tu je. Kita tak ajak pun anak-anak untuk nak kenal Allah. Kita tak ajak anak-anak untuk solat, untuk jaga akhlak dan seumpamanya. Isteri pun kita tak didik pun. Jadi, kita baik seorang-seorang kita. Kita solat seorang-seorang, pergi masjid seorang-seorang, mengaji agama seorang-seorang. Hak isteri, hak anak-anak kita biar je jahil ataupun tak menitik beratkan tentang agama pada mereka. Kita telah berdosa. Kenapa kita berdosa? Kerana kita tidak menjaga isteri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Jadi bila kita tidak melaksanakan amanah, tanggungjawab, tuntutan yang Allah perintahkan pada kita, dia adalah dosa. Maka di sini kadang-kadang kita tak nampak dosa tu. Kita mungkin nampak yang kata dosa ni curi duit orang, pukul orang, tak solat, dedah aurat. Kita mungkin nampak dosa, yang tu je yang kata dosa. Tetapi kadang-kadang mungkin kita terlepas pandang yang kita tidak menjalankan amanah dengan sebaiknya. Kita lewakan tanggungjawab yang Allah perintahkan pada kita. Itu juga termasuk dalam dosa. Bila kita tidak mencegah kemungkaran, bila kita tidak mengajak kepada yang ma'ruf. Jadi berbalik kepada apa yang saya sebutkan tadi ni, rahmat Allah itu dalam satu bentuk, dia adalah rahmat yang terang-terang. Jelas kita nampak sebagai rahmat. Allah berikan pada kita nikmat kesihatan, Allah berikan pada kita nikmat makanan, minuman, harta benda, perkara-perkara yang bermanfaat, alhamdulillah. Tetapi dalam masa yang sama juga, yang kata termasuk dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita, bila Allah uji kita dengan keletihan, lesu, lelah, tak semangat mungkin. Macam contoh 2-3 hari ni tuan-tuan dan puan, Allah uji kita cuaca panas sangat. Panas ni kadang-kadang tak buat kerja apa pun, tapi dia jadi lesu, dia jadi letih, nak buat apa pun dia jadi macam tak semangat. Bukan sebab ada masalah apa, tapi kadang-kadang dengan cuaca yang Allah berikan pada kita, dia ada efek, dia ada mempengaruhi pada tubuh badan. Maka Nabi katakan, tidaklah seorang Muslim menimpa pada dia letih, lesu, lelah ataupun kesakitan, sakit lama contohnya, ataupun resah gelisah, ataupun kesedihan, ataupun gangguan-gangguan penyakit, sama ada penyakit pada fizikal tubuh badan ataupun disakiti oleh manusia yang lain. Sakit hati pasal orang duk kata kat kita ke, sakit hati pasal orang duk cari gaduh dengan kita ke, tersinggung dengan apa yang orang kata pada kita ke, ataupun Allah uji kita dengan kesulitan, perkara-perkara yang getir dalam hidup kita, sehinggalah kepada sekecil-kecil musibah, sekecil-kecil ujian, iaitu contohnya apa? Duri yang mencucuk kaki kita, contoh. Ataupun kita duk masak-masak tu, duk tengah potong bawang tu, terkena sikit jari, luka sikit jari. Hatta sekecil-kecil musibah yang kena pada kita, melainkan semua itu menjadi sebagai kafarah. Kafarah ni makna dia penghapus dosa. Dengan ujian yang Allah timpakan pada kita, dia jadi penghapus kepada dosa-dosa kita. Ini juga tuan-tuan puan-puan, kita kena sedar adalah salah satu bentuk, salah satu tanda Allah kasih pada kita. Kenapa? Kerana dengan musibah yang kita terima, Allah hapuskan dosa-dosa kita supaya di akhirat nanti kita tidak lagi akan diazab kerana dosa ataupun kesalahan yang kita lakukan. Yang mana yang tuan-tuan puan-puan akan pilih? Cuba kita renung dengan akal kita yang waras.
Allah berikan ujian pada kita hari ini, waktu kita hidup di dunia ni, dengan sedikit kesakitan, dengan sedikit kena tahan rasa lapar, ataupun sedikit kekurangan harta benda. Kalau tidak dulu ni, kerja duk makan nasi kandang, kerja duk makan KFC lah dan seumpamanya. Ni waktu masa PKP ni, makanlah apa-apa ada lebih kurang. Tak usah duk belanja kemas-kemas sangat. Jadi mungkinlah nikmat pada makan ni dia pun berasa macam, sabar-sabi ni nak kena catu sekarang ni. Sabar-sabi nak kena duk kira ni, nak belanja apa. Jadi, tuan-tuan dan puan, soalan saya ni, yang mana yang akan kita pilih? Allah uji kita di dunia dan Allah hapuskan dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa yang kita duk buat ni Allah hapuskan dengan ujian yang kita terima di dunia, ataupun kita nak akhirat nantilah kira belaka semua. Segala dosa, segala kesalahan yang kita buat, kira akhiratlah nanti. Macam mana pun di dunia ni tak mau nak tertinggal, tak mau nak terlepas nikmat-nikmat dunia tu. Jadi kalau kita fikirkan dengan akal yang waras, tuan-tuan dan puan, segala kesusahan, segala penderitaan, kesakitan, apa sajalah ujian yang Allah timpakan pada kita. Sama ada ujian dari segi fizikal tubuh badan, ataupun ujian dari segi perasaan, atau apa saja jenis bentuk-bentuk ujian ini, sudah tentulah tidak sebanding keperitan, penderitaan yang kita kena tanggung di neraka nanti ni, di akhirat. Api dunia ni 1% saja contoh. Tapi api di akhirat ada 70 kali daripada api dunia. Jadi di sinilah yang kalau kita nak tengok keluasan rahmat Allah, kasihnya Allah pada kita, Allah uji kita dengan sedikit ujian, musibah, kekurangan harta benda contoh, mungkin Allah uji kita dengan kematian saudara, mungkin Allah uji kita dengan kekurangan makanan dan seumpamanya, panah dan seumpamanya. Tapi dengan ujian-ujian di dunia ni, Allah hapuskan dosa kita. Kalau nak compare dengan azabnya, siksanya dan lamanya penderitaan di neraka tu, kita kata memang tak terbanding lah. Jadi yang mana yang kita pilih? Jadi sudah tentulah kalau kita mampu memikirkan dengan iman, dengan akal yang waras, yang di dunia inilah kita kata besar ujian pun dia masih lagi ringan nak dibandingkan dengan azab siksa di akhirat itu. Jadi bila kita diuji di dunia, dosa kita, apa yang kita lakukan di dunia ni, sebahagiannya telah terhapus. Jadi bila kita mati nanti, di akhirat nanti, sebahagian dosa-dosa tu dah selesai dah lah. Dah settle dah. Jadi di sinilah kalau kita nak tengok, dari satu segi, ujian yang Allah kurniakan pada kita adalah satu bentuk tanda Allah kasih pada kita. Dan tuan-tuan perempuan, apabila kita diuji oleh Allah, sewajarnya kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur ni bukanlah makna orang kata, hang suka boleh sakit ni. Hang suka kan ni PKP ni biar lama lagi tak apa. Contohnya. Jadi bukan maksud bersyukur ni tanda kita gembira, kita duk nak minta sakit tak. Bukan kata ya Allah bagilah aku sakit. Ya Allah bagilah aku ditimpa ujian macam ni. Bukan kita minta diberi ujian. Bukan kita minta ditimpakan pada kita sakit, nak bagi adik-beradik mati ke apa. Tak, Nabi tak pernah ada ajak macam tu pun. Cuma apa yang saya maksudkan bersyukur atas apa yang Allah bagi. Kalau tuan-tuan perempuan rujuklah daripada hadis Nabi SAW, Nabi mengajarkan kita untuk bersyukur pada setiap keadaan. Kerana pada setiap keadaan itu adalah baik bagi orang yang beriman. Dalam hadis Nabi katakan, bila kita nampak perkara-perkara yang elok, perkara-perkara yang baik, kita nampak perkara-perkara yang baik, perkara itu berlaku pada kita ataupun berlaku pada orang lain. Contohnya, kita kata, Alhamdulillah, allazi bi ni'matihi tatimmus salihat.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Dengan nikmat-nikmat Allah sempurnalah kebaikan-kebaikan. Yang ni ucapan ni bila kita dapat perkara-perkara yang elok, bila kita nampak perkara-perkara yang elok, bila perkara-perkara yang baik itu berlaku di sekeliling kita. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Itu ucapan syukur. Tetapi seandainya Allah uji kita dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan kita, perkara-perkara yang kita tak suka. Contohnya Allah uji dengan demam. Mana ada orang suka kalau dia demam? Allah uji dengan anak tu demam, anak tu sakit. Contoh, mana ada orang suka bila diuji dengan anak dia sakit? Ataupun Allah uji kita dengan PKP ni, Allah uji kita dengan kekurangan harta benda, kekurangan makanan dan seumpamanya. Mana ada orang suka diuji begini? Sebab kita nak kena catu makanan kita, kita nak kena, tak boleh nak pergi shopping komplek dan seumpamanya. Nak pergi Kangak pun, contoh tuan-tuan perempuan, dia ada satu jalan saja nak masuk ke Kangak contohnya. Jadi di sini ni ujian ini yang sebenar manusia tak suka, tapi Nabi mengajarkan kita untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap perkara. Kerana dalam setiap perkara itu ada kebaikan dia. Yang ni insya-Allah ada rezeki. Kita sampai pada hadis pada hadis yang menceritakan perkara ni, insya-Allah kita akan cerita. Cuma saya nak sebutkan sebagai seorang muslim, Nabi mengajarkan kita satu perkara, bersyukur pada setiap keadaan. Dapat perkara yang elok, tengok perkara-perkara yang elok, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Dapat perkara-perkara yang kita kata kurang menyenangkan kita, kita tengok perkara-perkara yang kurang menyenangkan kita, alhamdulillah ala kulli halin. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh Google tengok ucapan syukur yang saya bacakan tadi ni, boleh tengok dia punya hadis, dia punya riwayat. Ini antara perkara yang Nabi ajarkan kepada kita. Jadi inilah perkara yang saya nak sebutkan, bila Allah uji kita, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kenapa? Kerana ini satu peluang untuk kita belajar bersabar. Ini satu peluang untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Ini satu peluang untuk supaya Allah jadikan ujian ini sebagai penghapus dosa-dosa kita. Sebagai satu, orang kata kafarah dosa-dosa kita. Tapi syarat dia kita kena sabarlah. Syarat dia kita kena redalah kepada Allah. Jadi tak boleh kita duk mengeluh, tak boleh kita duk merungut, tak boleh kita duk maki hamun. Lagi contoh duk maki hamun coronavirus, duk kata celaka lah dan seumpamanya. Lagi pula dengan kita kata PKP ni nak masuk bulan Ramadan. Selalu bila mai bulan Ramadan kita duk solat di masjid. Lagi bila dah PKP ni, tak boleh sembahyang di masjid pula dah, tak ada feeling lah dan seumpamanya. Dekat-dekat nak raya lagi pula kita tak tahu lagi macam mana. Jadi dalam bab ni bersabar. Apa pun yang Allah uji pada kita, bersabar. Senantiasa baik sangka kepada Allah. Senantiasa taat pada perintah Allah. Bila Allah perintahkan untuk taat pada pemimpin, taatlah pada pemimpin. Jadi bila pemimpin letakkan, okey, PKP mesti begini. Atas dasar untuk kita kata keselamatan. Supaya wabak ni dapat kita putuskan rantaian dia. Begini. Apa saja yang diputuskan oleh pemimpin, taat pada pemimpin. Selama perkara itu bukan perkara yang bermaksiat kepada Allah. Kerana apa? Kerana Allah perintahkan untuk taat pada pemimpin. Pada ketaatan itu ada kejayaan. Tapi kalau masing-masing duk buat kepala sendiri, masing-masing tak mau nak dengar kata, yang tu yang dia akan bawa kepada kerosakan dan kebinasaan. Jadi saya sebutkan di sini, bila kita diuji dengan apa saja ujian, sabar, baik sangka pada Allah, redha, dan jauhkan diri kita itu daripada sifat merungut, sifat mengeluh, maki-maki hamun dan seumpamanya.
Jangan kita asyik menyalahkan orang. Salah dia ni, salah dia ni, salah dia ni. Tapi kalau tuan-tuan perempuan baca dalam kitab-kitab akidah, disebutkan bila Allah uji kita dengan satu-satu musibah, satu-satu ujian, sama ada ujian tu mengkhusus pada diri kita sendiri ataupun ujian itu berbentuk umum. Umum ni macam wabak ni lah, wabak COVID-19 ni, satu dunia kena. Maka apa yang sepatutnya kita buat, apa yang sepatutnya sama-sama kita praktis, kita latih diri kita adalah banyakkan istighfar. Setiap kita banyakkan istighfar. Dan bila kata istighfar ni bukanlah nak kena panggil anak beranak kita berhimpun, buat satu halaqah, buat satu bulatan, mari kita istighfar sama-sama. Tak. Kita masing-masing kita beristighfar, sendiri-sendiri kita beristighfar. Istighfar dengan keinsafan. Bukanlah istighfar duk menasyid. Selagi kita pun asyik dengan apanya dia punya lirik muzik, dia punya lirik lagu dan seumpamanya dengan alunan muzik dia. Tapi beristighfarlah kita kata dengan penghayatan kita memohon keampunan Allah tanpa diiringi apa-apa muzik. Sebab selalu dengan muzik ni dia akan jadi asyik, dia akan jadi terbuai-buai dengan background muzik tu. Yang nak kata sedih pun bukan sedih pasal menginsafi diri. Sedih pasal lagu tu sendiri dah lagu hak yang sedih dah. Jadi biarlah bila kita nak beribadat ini, kita beribadat sesuai sebagaimana yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok hadis yang seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min kamathalil khamati minaz zar' min haitsu atatha ar-rihu kafa'atha fa idza i'tadalat takaffa'u bil bala' wal fajir kal arzah samma'a mu'tadilah hatta yaqsimaha Allahu idza syaa. Dalam hadis ini Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin, perumpamaan orang-orang yang beriman adalah seperti khamah minaz zar'. Khamah ni dia macam kita nak kata apa? Batang yang muda, batang pokok ataupun pucuk yang muda ni. Pokok yang bila muda, batang dia tak keras lagi. Batang dia masih lagi kita kata lembut. Yang mana bila batang muda ni, pucuk muda ke apa semualah kita nak kata ni, tapi pokok yang muda. Yang muda ni selalu bila angin mai, angin tiup, dia akan ikut tiupan angin. Tiup balik kanan, okey, dia akan melentok ke kanan. Tiup ke kiri, dia akan melentok ke kiri. Jadi, ke arah mana saja angin itu datang, angin itu pukul, dia akan ikut angin tu. Kemudian, bila angin itu tidak ada, dia akan tegak berdiri sebagaimana biasalah. Jadi, inilah yang Nabi umpamakan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini, hidup orang-orang yang beriman itu akan senantiasa dibuai angin. Dibuai angin ni maksudnya hidup orang-orang yang beriman ni akan senantiasa didatangi dengan ujian. Ujian harta benda, ujian dari segi kasih sayang, ujian dari segi perasaan, ujian dari segi ternakan kita, tumbuh-tumbuhan dan seumpamanya. Contoh tuan-tuan puan, kalau di Perlis ni, bila kita dah PKP apa semua ni, musim yang harum manis tu, dah dengan PKP ni kadang-kadang nak cari orang hak nak beli pelam kita pun, siapa dia yang nak beli, berapa ringgit mereka nak beli, dengan kekangan-kekangan yang ada ni. Kadang-kadang duk fikir, tak balik modal ni nak jual dengan harga macam ni. Duk bela 2-3 tahun ni pun tak beli modal lagi dengan baja dia, dengan segala serba-serbi. Baik, jadi saya nak sebutkan adalah orang-orang yang beriman itu hidupnya tidak akan sunyi daripada ujian. Akan ada saja ujian. Walaupun ujian yang kita kata taraf yang
level yang kecil-kecil, yang rendah-rendah. Duk apa? PKP ni mungkinlah tak ada kerja apa nak buat di rumah. Saat kita bertukang, saat kita hak nu, saat kita hak ni. Dalam duk bertukang-bertukang tu, hammer ni terkena jari kita. Bincut dah, bengkak dah. Contoh. Hatta kita kata ujian yang sekecil itu, semua tu dia sebagai satu kafarah, tu termasuk dalam ujian. Jadi orang yang beriman ni hidup dia tak akan sunyi daripada ujian. Adapun orang-orang yang tidak beriman, adapun orang-orang yang mengingkari Allah, maka Nabi katakan dia seumpama sebatang pokok yang kerah, yang teguh, yang kuat. Kalau macam contoh kita kata apa, pokok jati, contohnya pokok jati. Kerah dah batang dia. Teguh kita nampak dia berdiri. Angin tiup pun tak jadi apa pun dekat dia. Angin tiup ni kira tak terjejah apa pun. Pokok jati ni. Dia nampak berdiri teguh. Dia nampak kerah, solid, elok. Tetapi sampai satu masa yang solid ni, yang teguh ni, dia ranak terus. Dia tumbang terus. Tuan-tuan perempuan pernah tengok? Macam kita kata tepi-tepi jalan ke kadang-kadang. Tengok-tengok pokok tumbang. Sekali dengan akar dia tu tercabut. Sebab apa? Angin kuat yang badai dia, yang pukul dia. Jadi di sini, apa antara pengajaran perkara yang dapat kita ambil daripada hadis ini? Pertamanya, Nabi SAW mengumpamakan hidup seorang yang beriman. Yang pertama, dia tak akan sunyi daripada ujian. Apa juga bentuk ujian. Jadi, kalaulah dalam hidup kita, tuan-tuan perempuan, kita diuji dengan penyakit, kita diuji dengan kekurangan harta benda, tu standard lah. Normal lah tu maksud dia. Kalau kita tak diuji, yang tu yang jadi masalah. Bila kita tidak diuji, kadang yang tu yang sepatutnya kita takut. Sebab apa? Aku ni Allah tak uji apa ni kah? Contohnya. Jadi, bila Allah uji kita, tu standard, tu normal. Tu adalah hidup orang yang beriman. Dia memang akan senantiasa diuji dengan sabar-sabi keadaan dia tu. Sama ada ujian di tempat kerja, ujian dalam keluarga, ujian dalam pengajian, apa saja bentuk ujian. Jadi, orang yang beriman, dia akan senantiasa diuji. Tak boleh lari daripada ujian. Dan orang yang beriman juga, bila Nabi umpamakan seperti batang, seperti kita kata apa, pucuk yang muda. Angin tiup balik kanan, dia lentok balik kanan. Angin tiup balik kiri, dia lentok balik kiri. Nampak tu seperti lemah orang yang beriman ni. Nampak tu seperti lemah. Orang nampak macam lekeh. Orang nampak macam lemah. Sak kena hak nu, sak kena hak ni, sak kena hak nu, sak kena hak ni. Tapi dalam yang nampak lemah tu sebenarnya dia kuat. Dia keras. Pasal dia tak mati. Dia tetap survive. Dia tetap bertahan. Adapun bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang menderhaka kepada Allah, dia tidak diuji oleh Allah. Kalau contohlah kita kata apa, dalam hidup ni, senang lenang, kaya raya, sehat, gemuk, apa-apa semua tu. Tak ada masalah apa pun kita tengok. Pergi sana, pergi sini dan seumpamanya. Kita tengok macam tak ada ujian apa pada mereka. Nampak solid, nampak teguh, nampak kemah hidup mereka tu. Tapi yang sebenarnya, bila Allah datangkan, kita kata badai, bila datang kehendak Allah, dia ranak terus. Dia mati terus. Jadi ini antara perkara yang tuan-tuan perempuan, kalau kita nak tengok satu perumpamaan yang cantik yang Nabi SAW sebutkan pada kita. Orang beriman ni mungkin nampak dia macam lekeh, nampak macam lemah, nampak macam sak kena hak nu, sak kena hak ni dan seumpamanya. Tapi di sisi Allah, dia dari satu segi dihapuskan dosa-dosa dia, duk cuci kesalahan-kesalahan dia. Dan dalam masa yang sama, dia tu sebenarnya kuat. Dalam nampak macam lekeh, macam lembut tu, sebenarnya dia kuat. Manakala bagi orang-orang yang tidak beriman, dia nampak kuat.
Tapi sebenarnya mudah aja untuk dia nak ranap. Nampak kuat dari segi luaran dia. Tapi bila sampai ketetapan Allah, bila sampai perintah Allah, okey, dia akan jadi habis. Dia punya goh dia tu, kekuatan dia tu. Baik. Sebelum kita akhiri kuliah, kita baca satu lagi hadis, tuan-tuan dan puan. Hadis ni kalau hadis lah untuk kita baca slot pagi ni insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis ni masih lagi hadis yang kita baca ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Sesiapa yang Allah berkehendak untuk beri kebaikan pada dia, Allah akan uji dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi kata apa? Sesiapa yang Allah berkehendak memberi kebaikan pada dia, Allah akan uji dia. Allah akan bagi musibah pada dia. Jadi, bila kata musibah ni setiap perkara yang kita tak suka. Bila nama ujian ni setiap perkara yang kita tak suka. Sama ada perkara tu kecil ataupun besar, apa juga benda ni benda yang kita tak suka. Tapi benda yang kita tak suka inilah sebagai satu tanda Allah nak bagi kebaikan pada kita. Maka kerana itu, sebagaimana yang saya telah sebutkan di awal slot kita tadi ni, pada ujian mengandungi kebaikan. Pada ujian Allah, dia ada hikmah di sebalik perkara tersebut. Di sebalik mungkin kita kena catu makanan kita, di sebalik mungkin kita tak keluar sangat dah pergi shopping komplek, tak boleh nak keluar sangat dah lah ni, kena duduk di rumah saja. Dia ada kebaikan-kebaikan. Jadi yang pentingnya di sini adalah cara kita melihat sesuatu perkara. Kalau kita tengok satu-satu perkara tu dengan pandangan yang negatif, dia akan jadi negatif lah. Walaupun apa saja kebaikan yang datang dalam hidup kita, tapi kalau kita tengok dia dari sudut yang negatif, kita akan nampak negatif. Tapi kalau satu-satu perkara itu kita senantiasa melihat dari sudut yang positif, kita akan nampak positif. Jadi kadang-kadang tuan-tuan perempuan, kalau orang yang jenis duk tengok negatif ni, orang buat baik kat kita pun kita kata dia negatif. Contohnya apa? Contoh, ada orang mai hantar makanan kat kita, mai hantar makanan. Ni musim PKP ni, ada orang mai hantar makanan kat kita. Dia bawa lah, dia bagilah sepiring kuih. Bila kita ni dah memang duk bersangka buruk dengan orang, bila kita ni mata ni memang jenis, orang kata apa, mata tu nampak hak negatif saja, orang bagi sepiring, bagi sikit tak padan, nak makan lekat celah gigi. Bila orang bagi, ikhlas ke ni bagi ni, rasa cucuk tawang pun tak ikhlas apa nak bagi kat orang. Jadi orang yang dia dipenuhi dengan tanggapan negatif, sikap negatif, selalu semua negatif dalam hidup dia. Dia boleh yang elok pun dia akan nampak negatif, dia boleh yang buruk hak tak elok pun dia akan nampak negatif. Tapi kalau orang yang senantiasa berfikiran positif, orang yang kita kata dia tengok semuanya dari sudut kebaikan. Macam contoh tuan-tuan puan-puan, guru-guru, ustaz-ustaz penceramah banyak duk sebutkan. Bila kita dalam musim PKP ni tak boleh nak bekerja apa, semua duk di rumah, anak beranak semua duk di rumah. Yang ni peluang untuk kita ambil untuk kita ambil ruang merapatkan hubungan dengan anak-anak. Ajak anak-anak mungkin iqra' baca Quran yang dulu ni mungkin kita tak sempat nak buat. Ambil masa untuk kita nak hias rumah ke, tebas semak samun ke dan seumpamanya. Kalau kita mau melihat sesuatu perkara itu dari sudut positif, kita akan nampaklah kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita nak tengok dari sudut negatif saja, tang ni tak betul, kau ni tak betul, kau ni tak betul, maka selamanya kita akan nampak perkara-perkara yang tak baik. Maka di sini bila Nabi sebutkan siapa yang Allah berkehendak memberi kebaikan padanya, Allah akan uji dia. Apa kebaikan-kebaikan bila kita diuji? Bila Allah uji kita, apa kebaikan-kebaikan yang akan kita dapat?
Sebagaimana yang kita dah baca sebelumnya, ujian ini sebagai kafarah, penghapus dosa kita. Nantinya insya-Allah kita akan sampai pada hadis kafarah juga dengan ujian yang Allah uji kita, diangkat darjat kita, diangkat ranking level kita di sisi Allah dengan ujian ini. Kita akan dapat pahala atas kesabaran kita. Dan pahala atas sabar ni adalah pahala yang tidak ternilai, pahala yang tidak terhitung. Dan kemudian tuan-tuan puan, dalam ujian ini yang sebenar mendidik kita untuk dekat dengan Allah. Mendekatkan diri kita dengan Allah. Kita, kalau mungkin sebelum ni kita jauh dengan peringatan-peringatan agama, maka bila PKP ni okey, baca kitab-kitab agama, kita dengar kuliah-kuliah agama untuk bagi hati kita tu tenang, untuk bagi hati kita ni redha pada ujian-ujian Allah, bimbang kok kita ni hanyut dan seumpamanya. Jadi inilah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita bila Allah uji. Tapi syarat tu macam yang saya sebutkan tadi, kita kena sabar, kita kena redha, kita kena berbaik sangka pada Allah. Kita kena gantungkan pengharapan kita, pasrah, tawakal kepada Allah. Jangan duk merungut. Jangan kita duk ikut hawa nafsu kita. Setiap tindak tanduk kita biarlah berdasarkan ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa cukup sekadar itu dulu. Sebelum saya akhiri slot kita pada pagi ini, ingatlah satu perkara. Ujian ini bila dia semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, alhamdulillah. Tapi kalau dengan ujian COVID-19 ini, contohnya, dia menjadikan kita semakin jauh dengan Allah. Hak tu musibah. Hak tu musibah besar. Hak tu kita kata apa? Mohon Allah jauhkan, mohon Allah lindung daripada kita. Bila COVID-19 ni, dia jadi pongoh, dia jadi baran, solat pun dia tinggal. Dia duk buruk sangka dekat Allah. Dia duk maki-maki hamun orang lain. Bila Allah uji dan kita semakin jauh dengan Allah, yang tu masalah. Tapi bila Allah uji, tapi kita semakin dekat dengan Allah. Kita semakin dapat melatih diri kita untuk bersabar, bersangka baik dengan Allah, alhamdulillah. Banyak nikmat, rahmat yang akan kita peroleh insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan sikit sebanyak sama-sama kita dapat ambil manfaat insya-Allah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah.